أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatidzah, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan izin kurniaannya pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kembali kita dalam bicara sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pengajian ini, perbincangan ini di dalam bulan Syawal setelah kita sama-sama berhadapan ataupun kita sama-sama berada pada bulan Ramadan yang lalu. Jadi hampir 2 bulan kita tidak bersua, tuan-tuan. Jadi mungkin belum terlambat lagi saya mengucapkan kepada jemaah Masjid At-Taqwa selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.
kullu 'am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan khususnya di dalam bulan Ramadan yang lalu. Berbetulan pada kuliah yang lepas saya tak dapat nak hadir kerana Masjid At-Taqwa mengadakan program sempena menyambut bulan Ramadan. Jadi malam ni saya mengambil peluang, kesempatan. Jadi alhamdulillah kita sama-sama dapat kembali meneruskan perbincangan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seperti biasa dengan niat semata-mata kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala suburkan iman kita dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kita mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita mulakan majlis ini seperti biasa dengan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Yang ada kitab boleh buka muka surat 331 bawah sekali, pada tajuk Al-Quran membicarakan tentang peperangan Badar Al-Kubra. Jadi sememangnya kita sudah berada di penghujung bicara, penghujung perbincangan peperangan Badar Al-Kubra. Jadi dalam akhir perbincangan tersebut penulis menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang perihal peperangan Badar Al-Kubra itu di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, peperangan Badar Al-Kubra ianya berlaku di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun 2 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat pada ketika umat Islam, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in sedang menjalani ibadah puasa buat kali yang pertamanya. Tahun yang pertama diwajibkan mereka berpuasa, dan tahun itu juga para sahabat diuji berhadapan dengan peperangan yang sangat getir. Subhanallah, di dalam peperangan itu walaupun bilangan yang sangat kecil, bilangan yang mereka ni tidak cukup anggotanya, bahkan kelengkapan peperangan juga
tidak cukup lengkap, tetapi dengan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Islam berjaya dan juga dianugerahkan kemenangan dalam peperangan tersebut. Jadi sememangnya pelajaran teramat banyak tuan-tuan dalam bulan Ramadan yang lalu yang kita lalui. Sememangnya bila kita bicara, bila kita sebut tentang peperangan Badar, sahabat ketika itu memang mereka ni sedang menjalani ibadah puasa. Jadi memang orang puasa ni kalau diusahakan untuk buat apa sahaja, kan, kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala, maka memang dia mudah untuk mencapai apa-apa kejayaan. Ambil berkat bulan Ramadan, kan, ambil berkat dia sedang menjalani ibadah puasa. Doa, sebab dalam bulan tersebut doa dimustajabkan Allah Subhanahu wa taala. Orang puasa lagi doanya tidak sesekali ditolak. Memang dalam peristiwa peperangan Badar ni, betapa dan bagaimana Nabi SAW berdoa dengan bersungguh-sungguh. Nabi SAW tunjukkan dalam peristiwa peperangan Badar ni, tengah sengit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa bersungguh-sungguh sehingga jatuh serban ataupun apa yang merupakan serban di bahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh kerana nak menunjukkan betapa bersungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dalam bab berdoa tuan-tuan kena bersungguh-sungguh. Bulan Ramadan dah kita sama-sama lalui, alhamdulillah dah masuk bulan Syawal. Jadi ibarat bicaranya kita pun maknanya dah lepas bulan Ramadan. Jadi lepas dalam bicara peperangan Badar Al-Kubra, dan kini kita berada di penghujung perbincangan, iaitulah tajuk Al-Quran membicarakan tentang peperangan Badar. Jadi bila Quran sebut, sememangnya peperangan Badar ni bukan calang-calang, bukan biasa-biasa punya peperangan tuan-tuan. Dalam banyak-banyak peperangan Badar disebutkan secara khusus. Tuan-tuan baca surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal dibicarakan start daripada awal ayat sampai di penghujungnya. Allah Taala menceritakan tentang peperangan Badar Al-Kubra. Berkaitan isu peperangan Badar, turunlah surah Al-Anfal. Al-Anfal kalau ikut maksudnya iaitulah harta peperangan. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang harta rampasan. Jadi awal ayat Tuhan sebut yas'alunaka 'anil anfal. Jadi dinamakan surah ini sebagai surah Al-Anfal, walaupun kisahnya memang bicara tentang peperangan Badar Al-Kubra. Surah ini merupakan ulasan ketuhanan subhanallah daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika boleh diungkapkan begitu, ulasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap peristiwa peperangan Badar Al-Kubra yang berlaku kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Terhadap peperangan yang berlaku itu, ianya berbeza banyak daripada ulasan dan komen yang dibualkan oleh golongan raja-raja dan para panglima selepas selesai peperangan. Kalau mungkin kita hari ini ada apa-apa program, biasa ada ulasan dia tuan-tuan. Selepas habis program ada ulasan, program ni begini kan, ada dia punya sesi muhasabah dia, ada ulasan dia. Begitu juga dalam peperangan ada ulasan-ulasan. Kalau menang begini kan, apa yang boleh ditambah, apa yang perlu dikurangkan sebagai contohnya. Dan sememangnya raja-raja dan para panglima biasanya kalau apa-apa sahaja selesai dalam misi peperangan, mereka ada ulasan dia.
komentar dia terhadap peperangan tersebut. Tetapi dalam peperangan Badar Al-Kubra, istimewanya ulasan ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilahnya disebutkan ulasan ketuhanan, lebih hebat lagi, daripada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala mengalihkan perhatian orang-orang Islam supaya merenung kepada kelemahan dan kealpaan mereka daripada sudut akhlak yang masih ada saki-bakinya pada diri mereka. Kalau dilihat di awal semasa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka keluar semata-mata tujuannya nak menghalang rombongan dagang. Itu matlamat dia, itu tujuan utama dia. Tetapi dalam perjalanan tiba-tiba lain pula jadi, kan? Terpaksa mereka berhadapan dengan pasukan yang lebih besar, iaitulah pasukan daripada tentera yang dipimpin oleh Abu Jahal, pasukan musyrikin yang bilangannya 1,000 orang. Kalau yang tadi itu pasukan ataupun rombongan dagang yang penuh syarat dengan harta-harta orang-orang Quraisy, yang ianya dijaga cuma seramai 40 orang saja. Maknanya mudahlah. Mereka tak 300. Rombongan dagang tu ada 40 orang, 40 orang pemuda je yang jaga dia, yang setiap daripada unta ni masing-masing syarat dengan harta-harta milik orang Quraisy. Jadi memang mereka ni tujuan utamanya itu, nak sekat rombongan dagang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bukan itu yang mereka hadapi. Kalau itu banyaklah lebihnya, harta terutamanya banyak yang bakal mereka hadapi ataupun mereka miliki. Tapi nak jadi takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka berhadapan dengan pasukan yang lebih besar, dan pasukan ini cukup dengan kelengkapannya. Dan pada saat ketika itu, tuan-tuan, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengadakan mesyuarat tergempar. Memang ada daripada kalangan mereka yang mula lemah semangat, ada. Yang ini antara yang merupakan sesuatu yang merupakan kemanusiaan biasa, sahabat-sahabat. Tapi semangat daripada sahabat-sahabat yang lain, yang memberikan kata-kata semangat, antaranya iaitulah ucapan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ucapan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, daripada kalangan muhajirin, menaikkan semangat sahabat-sahabat, yang mana mereka ni menyokong penuh apa sahaja keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 daripada kalangan muhajirin positif semua. Kemudiannya wakil daripada kalangan Ansar, iaitulah pandangan Sayyidina Mu'az, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'ad ni, tuan-tuan, fa subhanallah, pun positif juga. Baru sahabat lain pun naik semangat. Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi pertama sekali Allah Subhanahu wa taala mengalihkan perhatian agar orang-orang Islam merenung kepada kelemahan dan kealpaan mereka. Apa-apa pun kita ni manusia biasa, kan? Memang ada kelemahan, tuan-tuan, kena muhasabah. Apa-apa pun muhasabah balik, kan? Renung akan kelemahan. Mungkin kalau cerita pasal sahabat ni, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ni, tuan-tuan, iman sempurna, subhanallah. Tapi tetap, kan, pun setinggi mana iman kita diajarkan untuk supaya senantiasa bermuhasabah, renung, istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian kelemahan akhlak itu telah dapat dibuang daripada mereka, agar dengan itu mereka akan berusaha gigih untuk menyempurnakan jiwa mereka
serta membersihkannya daripada kelemahan-kelemahan ini. Barangkali tuan-tuan, sebagai contohnya di dalam peperangan Mu'tah, memang ada sahabat-sahabat yang mula gusar. Dalam peperangan Mu'tah lebih dahsyat. Nabi SAW utuskan sahabat-sahabat ni seramai 3,000 orang. Bila sampai sahaja di Syam, tiba-tiba dapat tahu Hercules bersama dengan bala tenteranya ada siap sedia 100,000 orang. Ditambah lagi dengan 100,000 orang, 200,000 orang. Pada saat ketika itu sahabat-sahabat mula mesyuarat, macam mana ni 3,000 nak lawan dengan 200,000 kan? Dan yang seperti ini bukan sekali berlaku dalam peristiwa sahabat-sahabat. Peperangan Badar macam tu juga kan? 300 tiba-tiba nak berhadapan dengan 1,000. Dalam peperangan Ahzab pun kurang lebih juga macam tu kan? Peperangan Ahzab 3,000 lawan dengan 10,000. Peperangan Mu'tah dahsyat lagi, 3,000 lawan dengan 200,000 orang. Memang ada daripada kalangan sahabat ni yang berpandangan kita patah balik. Tetapi kata-kata semangat yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah yang menyatakan bahawasanya keluar kita bukanlah kerana ramainya musuh ataupun besarnya pihak musuh, tapi keluar itu kerana berjuang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelemahan itu dapat dipulihkan tuan-tuan. Sahabat-sahabat ni mula mungkin awal-awal tu rasa gusar tapi lama kelamaan akhirnya mereka dapat atasi. Lebih-lebih lagi saat terjadinya peperangan, memang tak ada rasa gentar dah. Allah Ta'ala cabut rasa gerun dalam jiwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau mungkin sebelum mungkin ada rasa sikit, tapi tengah perang tak ada, semangat terus. Allah Ta'ala cabut rasa gerun itu daripada jiwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kesemua kelemahan itu dapat diatasi dengan sebaiknya oleh mereka. Tapi ini yang disebutkan sebagai muhasabah. Allah Ta'ala suruh mereka renung kepada kelemahan dan kealpaan mereka. Muhasabah balik segala kelemahan-kelemahan itu. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawa kemenangan yang diperolehi itu adalah kerana bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala secara ghaib kepada umat Islam. Pertama tadi muhasabah, renung balik kalau ada salah, betulkan. Nombor dua, subhanallah, Allah Ta'ala peringatkan, perjelaskan kemenangan ni sebab bantuan Allah. Sebab bantuan Allah, itu dia. Maknanya bukan kerana semata-mata kesungguhan mereka, strategi, bukan itu, tapi sebab kerana pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantuan secara ghaib yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu. Ingatlah ketika Tuhanmu wahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku menyertai kamu, memberikan pertolongan. Datang turun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya bantuan ghaib. Bagaimana? Setelah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi usaha, kemudiannya doa. Kena usaha dululah tuan-tuan. Apa-apa pun nak dapat bantuan Allah ni, jangan kita serah aja, serah bulat-bulat tanpa usaha. Tak jadi juga. Nombor satu usaha, kan? Kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah perang sengit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik je daripada betulkan barisan pasukan, luruskan saf sahabat-sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengadu
merayu-rayu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemenangan. Dalam doa Nabi mafhumnya, ya Allah, laksanakanlah untukku apa yang telah engkau janjikan. Ya Allah, aku merayu kepadamu bantuan dan janjimu. Sehingga kan apabila pertempuran semakin sengit dan hampir sampai ke kemuncaknya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi merayu-rayu kepada Allah. Dalam doa Nabi SAW, Nabi SAW berdoa mafhumnya, ya Allah, andai kata kumpulan ini tewas pada hari ini, nescaya engkau tidak akan disembah orang. Ya Allah, kalau begitu yang engkau mahu, maka tiadalah lagi orang yang akan menyembahmu selama-lamanya. Baginda Nabi SAW merayu dengan penuh pasrah, sehingga tak sedar kain di bahu Nabi SAW jatuh daripada bahu baginda SAW, menggambarkan betapa bersungguh-sungguhnya berdoa. Baru Allah Ta'ala makbulkan. Itu yang sebut tadi di awal tadi, bulan Ramadan, bulan puasa, memang dia kait rapat dengan doa mustajab. Orang puasa doa mustajab. Sebab tu kita bulan Ramadan yang lalu kena banyak doa, kerana puasa satunya. Kita baca ayat tentang puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu ayat puasa. Bawah dia, syahrul ramadhan allazi unzila fihi alquran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran. Sebut tentang turunnya Quran pada bulan Ramadan. Bawahnya pula sebut tentang doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentangku, bagi tahu, khabarkan bahawasanya sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memustajabkan doa seorang hamba apabila dia berdoa. Dan dalam kisah Nabi SAW ni, tengah bulan Ramadan sedang menjalani ibadah puasa, peperangan Badar pula tengah perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ni sampai dalam sirah sebut bahu, kain di bahu ni jatuh. Jadi maknanya bersungguh-sungguh lah, sampai boleh jadi ke depan, ke belakang, wallahu alam, tapi bersungguh-sungguh. Ada orang doa relax, bukan bahu, bukan kain di bahu yang jatuh, tangan yang jatuh tengah-tengah doa tu, punya lama sangat tu imam doa sampai tangan jatuh. Bila nak habis tu imam doa, sampai dia dengar Rabbana atina fid dunya hasanah, baru dia angkat balik tangan. Sebab apa? Dia tahu isyarat doa nak dekat habis. Itu masalah. Sebab apa? Tak faham doa yang dibaca. Itu bukan gambaran bersungguh-sungguh, itu nak bagi doa cepat habis. Kena pula tu imam baca panjang pula doa, ya Allah, panjangnya doa. Panjang, mana nampaknya kesungguhan situ, tuan-tuan? Sampai imam baca doa panjang pun kena komen, itu masalah bila tak faham. Baik, doa bersungguh-sungguh dan yakin bahawasanya doa kita itu dimustajabkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila doa Nabi SAW dipanjatkan, Allah Ta'ala makbulkan dengan bantuan daripada sisinya. Menang, ya Allah, menang. 313 lawan dengan 1000 orang yang tak cukup kelengkapan 313 ni, menang. Walaupun orang Yahudi dah viralkan dah, bagi tahu, oh habis Muhammad telah dibunuh, orang Islam kalah. Sebab logiknya memang confirm kalah. Tapi sebaliknya yang berlaku, menang. Maka Allah Ta'ala ingatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan bahawasanya, Allah Ta'ala menjelaskan kemenangan yang diperolehi itu kerana bantuan Allah. Kita ada kalanya, tuan-tuan, kita mohon kepada Allah Ta'ala sebarang hajat, minta kepada Allah, minta kita solat hajat, kita doa sungguh-sungguh sampai Allah Ta'ala makbulkan hajat kita, Bila Allah Ta'ala makbulkan hajat kita itu, jangan sesekali kita lupa bahawasanya yang bagi, yang memakbulkan, yang menganugerahkan itu Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula alpa minta kepada Allah, ya Allah murah rezeki, ya Allah bagilah diberikan petunjukmu, jalan perniagaan itu ini, sampai Allah Taala makbulkan, berjaya dia dalam perniagaan. Jangan lupa dia pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Taala nak makbulkan. Kena ingat bahawasanya yang memakbulkan doanya itu, yang murahkan rezekinya itu, yang memberikan kekayaan kepada dia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT menyebutkan itu supaya mereka tidak terpesona dan tertipu dengan keberanian dan kejaguhan mereka, yang akan menyebabkan mereka dalam perasaan angkuh dan sombong. Bagi ingat, ni sahabat-sahabat ni. Begitu juga kita sebut tadi, ada kita pernah berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah diberikan satu hajat, kemenangan, diberikan keluasan rezeki. Semasa susah kita minta. Bila dah berjaya, jangan sesekali kita ni rasa sombong, merasakan bahawasanya kejayaan ni kerana kita, kerana kebijaksanaan kita. Sebenarnya Allah Taala bantu, Allah Subhanahu wa ta'ala tolong. Jadi dalam kisah sahabat ni, apa yang disimpulkan, Allah Taala menyebutkan itu supaya mereka tidak terpesona dan tertipu dengan keberanian dan kejaguhan mereka, yang akan menyebabkan mereka dalam perasaan angkuh dan sombong. Malah mereka sepatutnya berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaatinya serta mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat memang itu, Allah Taala anugerahkan itu kepada mereka. Sebab tu mereka saat diucapkan tahniah para pemimpin daripada kalangan Ansar, sambut mereka, ucap tahniah di atas kemenangan. Kata seorang sahabat, kamu ucapkan kepada kami tahniah, sedangkan yang membantu kami dalam peperangan, yang memenangkan kami ini adalah tentera ghaib. Sebut Nabi SAW mengiyakan kata sahabat. Ni orang yang kenal diri, yang tahu bahawasanya kemenangan yang dianugerahkan adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada mereka objektif dan matlamat yang murni. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbabit dalam peperangan berdarah dan menakutkan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada mereka tentang beberapa sifat dan akhlak yang menjadi punca untuk mendapat kemenangan dalam mana-mana peperangan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tujukan firman-Nya kepada orang-orang musyrikin, Yahudi dan para tawanan perang, serta menasihati mereka dengan nasihat yang cukup kemas, agar dengan nasihat itu mereka bersedia untuk menyerah kepada kebenaran dan berpegang dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tujukan firman-Nya kepada orang-orang Islam berkenaan persoalan harta rampasan. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan kepada mereka beberapa prinsip dan kaedah untuk menyelesaikan masalah ini. Di awal ayat surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Sebab sebelum tu sahabat-sahabat dah mula, mereka ni bukan tertanya-tanya je, dah mula nak nampak bibit-bibit perbalahan antara sesama mereka. Ada yang kata kami yang patut dapat lebih sebab kami yang perang, kami yang berhadapan. Ada yang kata kami yang patut dapat lebih, kami yang ambil harta-harta ni. Maka turun ayat yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menentukannya. Untuk pembahagian
harta rampasan itu. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dalam peristiwa ini persoalan tersebut telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar Al-Kubra. Selesai masalah harta rampasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan dan syariatkan kepada mereka undang-undang perang dan perdamaian, yang mana peraturan itu memang sangat diperlukan setelah mana dakwah Islamiyah masuk ke peringkat ini. Ini supaya dapat dibezakan peperangan umat Islam daripada peperangan orang jahiliyah. Jadi Islam ada peraturan dia, peraturan peperangan. Sebab tu selepas daripada peristiwa ni, mana-mana peperangan Nabi SAW pesan. Sama ada peperangan yang disertai Nabi SAW mahupun yang tidak disertai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan sebagai sariyah. Nombor satu, Nabi SAW pesan perang di atas jalan nama Allah Subhanahu wa taala. Perang semata-mata kerana Allah, di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW akan pesan, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh wanita. Ini Islam, undang-undang. Jangan hancurkan rumah ibadat. Ini semua yang apa merupakan peraturan-peraturan peperangan, bukan sebagaimana jahiliyah. Jadi ada beza perang orang Islam dan juga perangan orang-orang jahiliyah. Dengan peraturan itu, mereka umat Islam dapat mendaki kecemerlangan akhlak dan suri tauladan yang baik. Dunia akan tahu bahawa Islam bukan teori semata-mata, malah ia mengajar penganutnya menjadi pintar daripada segi amali berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip yang digariskan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, itu sebahagian daripada apa yang disebutkan dalam perbahasan Al-Quran membicarakan tentang peperangan Badar Al-Kubra. Insya-Allah ada kesempatan yang lainnya kita akan sambung lagi, kita akan sempurnakan bicara kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan juga Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita pada malam yang bahagia ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, kelemahan daripada diri saya sendiri, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.